Sekarang ni saya nak bercakap masalah yang paling menggemparkan seluruh rakyat kita adalah tentang suasana adanya perjanjian, katanya perjanjian ataupun perjanjian persefahaman antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu beliau sebagai naib Presiden UMNO. Saya sebagai warga UMNO, kita juga berhak nak tahu apakah beliau benar-benar ada menandatangani perjanjian dengan Tan Sri Muhyiddin sebelum dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi sebab itu ada desakan untuk melantik jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada calon daripada pimpinan daripada Parti Bersatu. Kita rasa sepatutnya Datuk Seri Sabri tak payah layan lah. Kalau beliau benar-benar cerdik, tak payah layan. Buat tak tahu je. Sebab hari ini beliau dah jadi Perdana Menteri. He got absolute power. Dia mempunyai kuasa yang mutlak. Soal orang nak kata tipu pun biasalah dalam politik ni. Siapa kata politik ni tak ada tipu menipu? Sebab saya dah bercakap, politik is the art of deceiving mankind. Yang terbaiknya kalau tekan lebih kurang, menghadap agung, mohon diperkenankan agar diadakan pilihan raya umum. Itu selalunya. Begitu juga saya melihat, saya tengok dalam, saya dapat, bukan saya tak dapat. Malam tadi saya dapat, cuma apa yang saya peroleh itu selepas pencerahan. Dia tak mampu untuk saya ulas malam tadi. Hari ini mungkin agak panjang lebar. Saya akan mengulas persoalan tersebut. Cuma saya tengok yang menandatangani perjanjian itu adalah antara Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Saksinya adalah Datuk Hamzah Zainuddin dan Anwar Musa. Inilah masalahnya. Inilah masalahnya. Saya dari dulu lagi saya tak bersetuju. Kerana dulu masa Anwar Musa jadi Setiausaha Agung UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional, dalam Muafakat Nasional, beliau sebagai Setiausaha Agung bersama dengan Datuk Taqiyuddin dan Timbalan Presiden UMNO Datuk Muhammad Hassan dan Timbalan PAS Tuan Ibrahim. Keempat-empat mereka dalam mesyuarat tersebut memutuskan mengundang, yang saya tak setuju perkataan mengundang Parti Pribumi Bersatu menyertai Muafakat Nasional. Saya melihat ini semua kerja yang agak mengarut. Sebab kita tahu matlamat Muafakat Nasional nak membunuh UMNO. Seperti saya katakan, perumpamaan saya, mereka mengundang ular berbisa untuk masuk tidur dalam kelambu kita. Tunggulah masanya mereka akan mematuk kita. Hari ini patukan itu sudah berlaku. Hari ini bila terdedah benda begini, yang menjadi masalah sekarang bukan Tan Sri Muhyiddin. Yang menjadi masalah adalah Datuk Ismail Sabri. Sebab saya nampaklah kalau benar benda itu berlaku dan jika tidak dapat ditangani dengan baik, saya mengatakan seolah-olah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menyelar lehernya sendiri dalam UMNO. Tentulah benda ini akan meledakkan amarah warga UMNO. Tidak mungkin warga UMNO bersetuju dengan perjanjian tersebut. Sebab kita dah awal dari awal dulu, dah bertahun dah bercakap, UMNO suara daripada akar umbi yang cuba dinafikan oleh pimpinan, setengah pimpinan yang menjadi dalam kerajaan. Kelasa-kelasa menteri ini ada juga yang menafikan bahawa katanya itu kenyataan orang-orang tertentu saja, bukan akar umbi. Sedangkan setiap bahagian, 145 bahagian jangan dinafikan. Mereka minta untuk menamatkan kerjasama antara UMNO dengan PBM. Itulah saatnya, maka selepas diadakan pertemuan dengan Presiden, saya ingat lagi. Maka selepas itu, Datuk Seri Presiden UMNO mengambil keputusan menarik pelantikan sebagai Setiausaha Agung kepada Tan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung UMNO dan juga Setiausaha Barisan Nasional. Saudara, ini keadaannya. Bila keadaan begini, rakyat akan melihat bahawa ini sebagai satu tindakan yang seolah-olah menggambarkan pengkhianatan. Ini bagi saya treason to the party. Parti dah buat keputusan. Kenapa perlu ada perjanjian sebegitu, saudara? Sebab itu saya lihat kenyataan Tuan Sri Syahril Samad sebagai ahli Majlis Tinggi begitu tegas. Dia kata semua yang sekarang ini sudah jelas. Sebenarnya ada perjanjian sulit untuk menyebabkan Muhyiddin dan pimpinan dalam Bersatu menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Keras kenyataan itu. Dia kata sudah jelas dan sekarang semuanya sudah jelas sekarang. Rupanya ada perjanjian sulit. Dan semua ini terbongkar apabila bermula dengan blogger Raja Petra dan disantun oleh Datuk Lokman Adam. Ini sebenarnya saja.
Dan jika keadaan begini, gambaran yang dilihat, kerana Majlis Tinggi dah buat keputusan, Perhimpunan Agung dah buat keputusan, ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi dah buat keputusan secara. Ya. Jadi keadaan begini, tindakan tersebut dilihat seolah menipu Majlis Kerja Tinggi UMNO. Bagaimana seorang pemimpin besar boleh dilihat tidak berkata benar berhubung kewujudan perjanjian tersebut. Kenapa disembunyikan? Sepatutnya bawa dalam mesyuarat Majlis Tinggi, saya dah buat tanda perjanjian. Ini keadaannya, sepatutnya begitu. Tapi ini seolah disulitkan. Tambah-tambah lagi, jangan lupa semalam Perdana bercakap sulit kepada Perdana Menteri waktu itu. Itu Datuk Marzuki. Waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia kata bahawa dalam antaranya mereka bersetuju untuk tidak mendedahkan perjanjian itu kepada umum. Hanya untuk simpanan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dan Tan Sri Muhyiddin. Dia seolah-olah ada elemen untuk menyembunyikan tindakan tersebut. Jadi tindakan mereka itu mengakibatkan akhirnya nama baik UMNO Barisan Nasional musnah sama sekali. Artinya kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri di anjung kuasa Seri Perdana bukanlah atas sokongan yang jitu daripada ahli-ahli parlimen keseluruhannya. Tapi rupanya ada perjanjian. Jadi perjanjian itu juga mengesahkan bahawa kerajaan hari ini bukanlah kerajaan keluarga Malaysia. Sebab Yang Amat Perdana Menteri mengatakan kerajaan pimpinannya adalah kerajaan keluarga Malaysia. Tapi kerajaan dalam perjanjian tersebut, MOU persefahaman tersebut mengatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional. Apakah dalam keadaan begitu satu negara kena tipu? Ini perlu dijelaskan. Saya melihat bahawa sepatutnya persoalan adanya persefahaman, bagaimana beliau membuat persefahaman dengan parti pembangkang, dengan DAP, Keadilan dan pimpinan daripada Amanah. Itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guat Eng dan Saudara Ahmad Sabu. Ada perjanjian persefahaman yang sepatutnya berakhir pada 31 Julai. Itu perjanjian persefahaman tersebut, maka parti-parti pembangkang tidak akan menyulitkan pimpinan kerajaan. Tapi sulit tak sulit pun bila bawa usul pindahan akta undang-undang SOSMA, bukan sulit lagi. Tak pernah berlaku usul kerajaan ditolak. Ini keadaan secara. Tapi bagaimanapun dia betul serang. Nampak ada perjanjian, ada majlis menandatangani dan the contents ataupun isi kandung perjanjian itu juga didedahkan. Tapi kenapa yang ini tidak didedahkan? Ini yang kata Tan Sri Syahril Samad kata, ini adalah perjanjian sulit. Malahan terlindung pula lagi banyak perkara saya, antaranya dalam perkara 7, 8 dan 9. Dan apabila Tan Sri Muhyiddin mengatakan ada perjanjian akan melantik timbalan Perdana Menteri daripada Parti Perumih Bersatu. Jadi kalau keadaan itu jadinya, apa sebenarnya dilakukan?